Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai Pusat Pemulihan Madrasah Mawaddah Warahmah Empire dalam kod kursus SSWA 3313, Kemahiran Kerja Sosial dalam Pusat Pemulihan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan, iaitu saya, Amira Izzati binti Muhammad Fahmi, Ahmad Ashraf Rafi bin Muhammad Johariman, Muhammad Alif Haikal bin Abdul Jabbar, Siti Nur Hasni binti Mat Yasin, dan yang terakhir ialah Syakirah binti Muhammad Ishaq. Untuk bahagian pengenalan, saya akan membentangkan mengenai fenomena penyalahgunaan dadah. Fenomena penyalahgunaan dadah ini sering menjadi bualan hangat di serata dunia. Kemunculan bahan terlarang ini bukanlah perkara yang luar biasa, malah ia menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Dadah ini menjadi isu kritikal kerana bahan-bahan terlarang ini mendapat sambutan hangat dalam kalangan penagih dadah. Pengambilan ubat-ubatan secara tidak terkawal akan sering disebutkan sebagai penyalahgunaan dadah. Untuk Pusat Pemulihan Madrasah Mawaddah Warahmah Empire ini, ianya ditubuhkan pada tahun 2019 untuk membantu dan merealisasikan hasrat kerajaan Malaysia untuk membebaskan negara dari cengkaman najis dadah. Selama 10 tahun, perjuangan untuk menubuhkan pusat pemulihan ini akhirnya satu nama yang gah dengan hati manusia. Dia menjadi dekat dengan hati manusia dalam memerangi dadah dalam diri individu yang memakai bahan terlarang ini. Pusat pemulihan ini menempatkan seramai 80 orang penagih dadah pada peringkat awal penubuhan. Namun kini jumlah kemasukan yang diterima oleh pusat pemulihan ini sudah melebihi target asal penubuhan. Setelah pulih, golongan ini ataupun mereka ini akan ditempatkan untuk mengikuti pengajian secara umumi ataupun dikenali sebagai pengajian pondok yang terletak di dalam pusat pemulihan. Seterusnya, pengajian pondok ini juga dibina untuk mengukuhkan lagi kekuatan dalaman dalam aspek kerohanian dan spiritual. Melalui kaedah ini, pelatih-pelatih akan berjaya untuk membebaskan diri klien ataupun pesakit yang mengambil dadah ini dari segi memulihkan mereka dari pengaruh dan cengkaman najis dadah. Visi pusat pemulihan ini adalah melihat dari segi putih pegangan, hitam ditolak. Manakala misi utama pusat pemulihan ini adalah untuk mewujudkan reformasi sistematik dalam budaya menangani masalah ancaman dadah dalam negara. Selain itu, ia juga mengukuhkan etika kerja dan pengurusan bestari dalam menangani masalah penagih dadah berterusan yang berteraskan ataupun berasaskan iman, Islam dan ihsan. Pusat pemulihan ini juga mampu untuk mewujudkan kesedaran berteraskan pendekatan keagamaan dalam proses membasmi masalah penagihan dadah. Ia juga yang terakhir adalah untuk menggerak masyarakat agar sama-sama mengatasi masalah dadah dan keruntuhan akhlak dalam negara. Bagi seterusnya ialah berkaitan masalah jenayah. Pada era modernisasi ini, negara Malaysia dikenali sebagai negara yang membangun terutama dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Malaysia juga dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai lapisan pelbagai masyarakat, antaranya adalah seperti Melayu, Cina dan India. Namun di sebalik kemajuan ini, terdapat juga masalah jenayah yang saban hari kita dibomokkan dengan berita tentang kejadian kes jenayah di negara tercinta ini.
Contohnya seperti kes ragut, bunuh, rogol, penyeludupan dan sebagainya yang tidak pernah lekang daripada menghiasi dada-dada akhbar. Jenayah memberi satu makna satu perbuatan yang menyalahi undang-undang pemintahan sesuatu tempat, dan orang yang melakukan perbuatan jenayah ini dinamakan penjenayah. Bagi kes jenayah berkaitan kes dadah, Pejabat Ketua-Perangkaan telah menyatakan bahawa bilangan kes dan tangkapan dilaporkan kepada PDRM menurun pada tahun 2021 yang mencatatkan sebanyak 108,220 kes dan seramai 129,604 kes tangkapan yang berjaya dilakukan. Bagaimanapun, bilangan kesalahan membekal dadah meningkat pada tahun 2021 dengan merekodkan sebanyak 16,629 kes berbanding 14,823 kes sahaja. Jadi bilangan tangkapan kes membekal dadah juga meningkat kepada 25,277 pada tahun 2021 berbanding hanya 23,536 tangkapan pada tahun 2020. Peningkatan pelakuan jenayah bukan petunjuk kepada ketidakkeberkesanan inisiatif yang dijalankan, namun kepelbagaian faktor sebenarnya yang menjadi sebab searus dengan kecanggihan sains dan teknologi yang menyebabkan permasalahan jenayah ini semakin bersifat rumit, kompleks dan semakin sukar dibendung hingga ke hari ini. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan latar belakang panel. Panel yang ditemubuat adalah berkarisma tinggi, iaitu diberi nama Muhammad Syafiq bin Ismail yang berusia 38 tahun. Beliau berasal daripada pokok Sena Kedah, manakala isteri beliau pula bernama Umi Salmah binti Ahmad Shah, dan hasil perkahwinan mereka dikurniakan 3 cahaya mata. Cahaya mata mereka terdiri daripada seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Seterusnya, latar belakang pendidikan beliau sangat dikagumi kerana beliau mempunyai ijazah sarjana muda sains kemasyarakatan di Universiti Sains Malaysia dan mengambil subjek minor pengantar sains politik. Setelah menghabiskan pengajian sarjana muda, beliau meneruskan pengajian dalam sarjana sains koreksional di Universiti Utara Malaysia. Selepas itu, beliau berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke PhD. Akan tetapi, beliau lebih berminat untuk menubuhkan Pusat Pemulihan Madrasah Mawaddah Warahmah Empire. Hal ini kerana beliau sudah berkecimpung dengan dunia pemulihan perawatan dadah seawal beliau berusia 13 tahun dan mendorong minat beliau untuk mewujudkan pusat perawatan persendirian. Perjuangan penubuhan pusat ini bermula daripada tahun 2000 hingga 2019 dengan mencadangkan kertas kerja yang bermula 10 tahun lalu sebelum ditubuhkan. Seterusnya adalah berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab pegawai kaunseling. Jadi di Madrasah Mawaddah Warahmah ini, klien diselia oleh pegawai kaunselor, dan antara peranannya di dalam madrasah ini adalah melakukan rawatan pemulihan menggunakan kaedah psikososial dan terapi kerja. Bagi terapi kerja, klien ini telah mengusahakan tanaman kebun seperti jagung, durian, tebu, limau dan sebagainya. Jadi klien ini diberi kerja sebagai penanam kebun mengikut minat mereka, dan dengan cara ini telah membuatkan pihak kaunselor dapat menilai dan melihat tahap kepatuhan terhadap kerja yang diamanahkan kepada klien. Pengurus madrasah ini juga telah memberitahu bahawa setiap penagih dadah sukar untuk mengakui kesalahan mereka di masa lampau yang pernah mengambil dadah ini kerana malu dan ego. Oleh kerana itu, pegawai kaunselor di madrasah ini telah menggunakan pelbagai kemahiran bagi memastikan klien berani untuk jujur dan tidak mempunyai rasa yang begitu malu ketika menjalankan sesi pemulihan. Selain itu, di madrasah ini juga mereka telah meletakkan jawatan yang penting dan sangat utamalah di madrasah ini, iaitu jawatan petugas pengajaran keagamaan. Jadi terdapat 5 orang tenaga pengajar atau ustaz yang banyak menerapkan pengajian kitab dengan menerapkan ilmu berkaitan fiqh, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu tasawuf dan turut mengadakan kelas Al-Quran. Kami diberitahu oleh pengurus madrasah ini bahawa sebenarnya sesi kaunseling hanya
membantu 5% sahaja untuk memulakan klien ini, dan selebihnya ialah sebanyak 95% lagi untuk memulihkan mereka adalah melalui kekuatan agama yang mampu untuk membantu klien-klien ini kembali semula ke pangkal jalan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila klien telah mengenal rukun Islam dan hukum-hukum syariat dengan jelas dan praktikal, maka klien akan membuat sesuatu keputusan mengikut syariat agama yang semestinya dapat memandu klien ke jalan yang lurus. Oleh kerana itu, pegawai kaunselor di madrasah ini menggunakan pelbagai kemahiran bagi memastikan mereka berani untuk jujur dan tidak mempunyai rasa yang begitu malu ketika menjalankan pemulihan. Baiklah, mari kita lihat bentuk intervensi dan terapi yang diaplikasi dalam Pusat Pemulihan Madrasah Mawaddah Warahmah Empire. Antara terapi model yang digunakan adalah model kerohanian dan psikososial. Model ini telah menjadi tonggak utama rawatan kepada klien di pusat pemulihan ini. Sebagai contohnya, klien diarahkan bangun seawal pukul 5 pagi untuk mandi dan melakukan solat sunat taubat, sunat subuh sehingga solat subuh. Rawatan pengajian kitab dikendalikan oleh 5 orang ustaz yang berpengalaman luas tentang kitab ini. Kelas pengajian kitab terdiri daripada ilmu fiqah, tauhid, tafsir, tasawuf dan Al-Quran. Oleh itu, apabila klien telah mengenal rukun Islam dan hukum-hukum syariat dengan jelas dan praktikal, maka klien akan membuat sesuatu keputusan mengikut syariat agama yang semestinya dapat memandu klien ke jalan yang lurus. Selain terapi kerohanian yang digunakan, terapi kerja juga diaplikasikan kepada klien di pusat pemulihan tersebut. Terapi kerja di ladang atau kebun, bertukang dan memasak dilakukan bagi melatih klien mempunyai sikap tanggungjawab dan patuh arahan dengan tugasan yang diberi oleh petugas. Sebagai contohnya, mereka akan melakukan aktiviti ini selepas solat sunat duha. Bagi aktiviti berkebun akan menanam labu, jagung dan tembikai, manakala klien ke dusun akan menjaga pokok durian dan tebu. Hasil daripada penanaman tersebut akan dijadikan makanan harian dan diberi keuntungan atau gaji kepada mereka untuk simpanan bila mereka keluar dari pusat tersebut. Akhir sekali, rawatan detox juga dilakukan di mana penagih yang baru masuk ke dalam pusat tersebut akan dikurung dalam satu bilik untuk menghilangkan gen mereka terhadap dadah. Hal ini kerana bilik tersebut hanya disediakan tempat mandi yang dipanggil kaedah whole body diri mereka sendiri. Klien yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini, tubuh badan mereka akan menjadi panas, keluarkan peluh yang melekit serta berbau hangit. Oleh itu, melalui intervensi dan terapi ini yang diberi, ilmu-ilmu berasaskan elemen action, kerohanian, keagamaan, disiplin dan membuat keputusan yang tepat berada di madrasah sampai satu masa mereka boleh bawa diri ke dunia luar dengan kekuatan dalaman yang mereka pelajari. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan isu dan cabaran intervensi. Isu yang pertama adalah isu penempatan dan pembesaran pusat pemulihan. Isu ini dihadapi ekoran langkah pusat pemulihan yang ingin menambah bangunan baru. Situasi ini diambil ekoran kapasiti klien di pusat pemulihan ini telah mencapai pada tahap maksimum. Namun begitu, mereka juga sedar akan peningkatan harga dan kos binaan sejak akhir-akhir ini. Cabaran seterusnya adalah cabaran sikap klien. Kebanyakan klien yang dimasukkan ke pusat pemulihan ini adalah klien penagih dadah. Apabila seseorang itu mengambil dadah, ini akan menyebabkan mereka mengalami gangguan kognitif. Antaranya, kemampuan berfikir mereka adalah rendah. Apabila kemampuan berfikir mereka rendah, mereka tidak mampu untuk berfikir akan keperluan dan tanggungjawabnya sendiri. Cabaran seterusnya adalah klien tidak memberi kerjasama. Semasa proses pemulihan, klien perlu menjalani beberapa intervensi seperti sesi kaunseling, kerja lapangan dan intervensi kelompok. Namun begitu, semasa menjalankan situasi ini, klien didapati tidak memberi kerjasama. Situasi ini berlaku lazimnya adalah semasa awal kemasukan mereka ke pusat pemulihan.
Keadaan ini berlaku didorong oleh kemasukan mereka ke pusat pemulihan ini adalah secara paksaan dan bukan secara sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira binti Omar Ishak, nombor cik 279336. Saya akan menyambung pembentangan ini bagi bahagian kompetensi graduan dalam bidang ini. Baiklah, dalam sesi temu ramah, Encik Syafiq tidak menyatakan sebarang kelayakan yang spesifik untuk menjadi pegawai yang bekerja di Pusat Pemulihan Mawadah Warahmah Empire mahupun dekat Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Namun, dia ada menyatakan bahawa untuk profesi ini perlu mempunyai minat dan semangat yang tinggi untuk memulihkan para klien yang merupakan penagih dadah. Jadi, kemahiran dalam mengendalikan program pemulihan juga diperlukan dan antara perkara yang ditekankan oleh Encik Syafiq adalah menerapkan nilai kasih sayang semasa melaksanakan program pemulihan tersebut. Hal ini kerana apabila klien berasa dekat dengan pegawai, urusan dalam menjalankan program pemulihan akan berjalan dengan lebih lancar. Namun, jika berminat untuk bekerja di AADK, antara kelayakan yang dinyatakan dalam portal rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA adalah seorang tu mestilah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas, mempunyai kelulusan sijil pelajaran Malaysia SPM dan juga mampu untuk mengendalikan program pemulihan, pencegahan dan juga penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan dadah. Seterusnya, cadangan bagi meningkatkan keberkesanan intervensi. Terdapat beberapa cadangan bagi meningkatkan keberkesanan intervensi proses pemulihan ini. Yang pertama adalah dengan mengikuti kursus sarjana muda atau sarjana kerja sosial. Melalui kursus ini, mereka akan didedahkan dengan cara menjalani intervensi secara praktikal. Selain itu, juga mereka akan diberi kefahaman tentang diri manusia baik dari segi psikologi, biologi dan sosial. Teori-teori dan cara pemulihan di luar negara juga didedahkan. Hal ini dapat membantu mereka memberi kefahaman tentang proses pemulihan di negara luar. Cadangan seterusnya adalah penyeliaan intervensi. Penyeliaan intervensi ini adalah dilakukan oleh penyelia terlatih bagi memudahkan cara individu untuk membangunkan kompetensi diri mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan proses intervensi yang dijalankan oleh pegawai pemulih mengikut keperluan klien dan kehendak profesion. Selain itu, penyeliaan ini bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih efektif kepada kumpulan sasaran. Mengikuti kelas kemahiran komunikasi juga merupakan salah satu cadangan bagi meningkatkan keberkesanan intervensi pegawai pemulih. Tujuannya adalah bagi meningkatkan kemahiran komunikasi oleh pegawai pemulih. Seperti yang kita sedia maklum, pegawai pemulih merupakan antara individu yang terlibat secara langsung dengan proses pemulihan klien. Oleh itu, amat penting bagi seorang pegawai pemulih untuk menguasai proses komunikasi dan juga kemahiran komunikasi bagi meningkatkan lagi kecekapan penyampaian mereka. Baiklah, kesimpulannya, Madrasah Mawadah Warahmah Empire adalah sebuah pusat pemulihan penagih dadah swasta yang hampir sama dengan agensi anti dadah kebangsaan. Namun, perbezaannya adalah pusat pemulihan ini menekankan kaedah pemulihan yang berasaskan rohani. Bukan itu sahaja, pengasas bagi pusat pemulihan Madrasah Mawadah Warahmah Empire ini juga cuba untuk mempersiapsediakan para kliennya dengan membiasakan mereka bekerja dengan masyarakat. Apa yang kami boleh simpulkan adalah dengan pengalaman bekerja yang dimiliki oleh Encik Syafiq, sedikit sebanyak telah membantu dia untuk mengendalikan para klien di pusat pemulihan tersebut.
dan melihat pada maklum balas yang diterima oleh Encik Syafiq, terdapat juga klien yang dengan rela hati kembali semula ke pusat pemulihan tersebut jika berlakunya relapse. Hal ini menunjukkan teknik yang diaplikasikan oleh Encik Syafiq adalah berkesan dan ia juga menunjukkan pentingnya kita untuk menimba ilmu dan pengalaman jika mahu bekerja dengan pelbagai jenis orang. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.